Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Nur Najwa binti Kamaruzaman. Cik Najwa boleh komen suara dan juga paparan kita kat depan tu jelas Audio dan visual, audio dan visual. Lah susah sebut. Audio dan visual jelas Cik Nur Najwa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur Nabilah. Audio jelas, alhamdulillah. Okay, terima kasih Cik Nur Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Zainul Amir. Okey. Sebelum kita bermula, boleh saya dapatkan feedback? Audio dan visual jelas Audio dan visual. Suara dan juga paparan skrin kita tu jelas Okey, audio dan video jelas. Terima kasih. Terima kasih Cik Kamaruzaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Fazlianti Rosli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Umi Nurliza. Audio dan suara jelas, alhamdulillah. Terima kasih Puan Siti Zainun. Okay, so alhamdulillah kita kembali bertemu petang ini hari Khamis Khamis 16 Julai 2020 bersamaan 24 Zulkaedah. Okey, kita ada beberapa hari lagi sebelum kita menjejaki Zulhijjah Hari ini 24 Zulkaedah bersamaan dengan 16 Julai. Okey, alhamdulillah petang ni kita bertemu lagi hari Khamis pada pertemuan yang ke-74 pada sesi ataupun pada siri FB Live kita yang ke-74. So alhamdulillah semalam kita sudah pun menamatkan bacaan tilawah tahap 2 semalam kita dah pun tamatkan bacaan tilawah tahap 2 di muka surat 50. Kita dah tamatkan semalam, kita baca bacaan tanwin, bacaan huruf yang berbaris dua masih ingat lagi Okay, untuk tuan-tuan dan perempuan yang terlepas sesi live kita semalam, boleh tonton balik rakaman kita di FB kita ni, ataupun boleh ke channel YouTube saya Hasli Ismail Hasli Hasli Ismail. Kita ada upload di sana juga. So boleh tengok kaedah bacaan, kaedah membaca, membunyi, menyebut dan melafazkan huruf-huruf tanwin, huruf-huruf yang berbaris dua Okey. Walaupun nampak simple je bunyi bacaan huruf yang berbaris dua. Puan Umi, audio dan visual clear, alhamdulillah. Terima kasih Puan. Selamat datang Cik Azman Okey, Cik Azman Nawi. Okey, walaupun bunyinya simple, baris dua tanwin, bunyi simple tapi ada kaedah-kaedah ataupun ada tata cara, ada method yang kita perlu ikuti dalam kita membaca, membunyi dan melafazkan bacaan huruf-huruf yang berbaris tanwin ataupun berbaris dua. Okey, so alhamdulillah hari ini kita akan masuk topik baru. Topik baru di muka surat 51, kita akan hari ini bermula bahagian tilawah tahap 3. Tilawah tahap 3. InsyaAllah kita akan mulakan topik baru, hukum bacaan hamzah wasal. Okey, sebelum kita bermula, seperti mana biasa, saya pohon sangat-sangat
bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Simple aja. Yang pertama, kita klik button like kat bawah tu. Klik button like banyak-banyak, klik button love pun boleh. Yang pertama. Yang kedua, kita klik button share. Share di Facebook kita, di wall Facebook kita sendiri boleh. Ataupun share di Facebook group yang kita join. Tujuannya supaya kita boleh hebah-hebahkan lah, war-warkan sesi FB Live Majlis Ilmu kita petang ni, supaya lebih ramai lagi kaum muslimin muslimat kat luar sana, yang tengah online sekarang ni, boleh turut serta bersama-sama dalam FB Live Majlis Ilmu kita ni, supaya ramai lagi boleh mendapat manfaatnya di sisi, boleh mendapat manfaat, boleh belajar sesuatu dan mendapat manfaatnya. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita share tadi kan, dengan sebab kita yang share tadi, so ramai yang tahu, ramai yang dapat join, ramai yang dapat belajar, mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah Ta'ala kan. Itu ada kawan saya sebut, dia kata, dia pun bersama dengan kita juga dalam live ni, dia kata, yelah aku nak ngajar, aku tak reti, kata dia. So aku share je lah banyak-banyak kan. So mudah-mudahan dengan sebab kita share tadi, kita ajak orang datang, hadir, join serta dalam majlis ilmu, mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, memang pastinya ada ganjaran di sisi Allah. Ialah kita mengajak orang kepada kebaikan kan. InsyaAllah ada ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Okay, so tanpa melengahkan masa, topik baru Hamzah Wasal. Terima kasih Puan Siti Zainon, bantu saya. Okay, Waalaikumsalam, selamat datang Puan Latifah Abdul Ghani. Okay, so hari ni kita tengok, mungkin bagi sebahagian daripada kita yang telah pun mengikuti siri ataupun sesi FB Live kita terdahulu, masa kita sama-sama baca Iqra' dulu, kita dah pun menjelaskan tentang topik ini. Mungkin ini boleh dianggap sebagai ulang kaji balik lah, ulang kaji, pengukuhan. Tapi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru join kita, so ini mungkin topik yang baru lah. Okay? Dan saya yakin kebanyakan daripada kita dah tahu je pun, cuma kita nak anggaplah sebagai ulang kaji lah. Kita tengok sama-sama kaedah bacaan ataupun kaedah kita nak membaca Hamzah Wasal. Okay, yang pertama sekali yang kita perlu fahami ialah Hamzah Wasal. Ini rupa dia, ataupun saya namakan, saya gelarkan dia sebagai alif topi. Macam ada topi atas tu kan, alif topi. Alif topi ataupun dipanggil Hamzah Wasal. Istilahnya Hamzah Wasal. Okey. Sebab apa dia panggil dengan Hamzah Wasal? Sebab dia berfungsi sebagai huruf Hamzah. Okey. Berfungsi sebagai huruf Hamzah. Okey. Dalam Al-Quran, ini secara ringkas je lah saya sebut. Hamzah sebenarnya ada dua. Yang pertama dipanggil ataupun dinamakan sebagai Hamzah Qata'. Hamzah Qata' ataupun Hamzah Qat'i. Ini rupa Hamzah Qat'i. Saya gelarkan dia sebagai Hamzah Ori. Saya gelarkan sebagai Hamzah original. Ini rupa Hamzah original. Sebab Hamzah original dalam Quran, macam inilah rupa dia. Memang rupa Hamzah lah. Dan dia berbaris. Sama ada berbaris atas, fathah, bawah, kasrah, depan, macam ni, dhammah, ataupun berbaris mati. Okey. Itu Hamzah Qata'. Okey. Hamzah Qata' ni, Hamzah yang saya panggil Hamzah Ori. Manakala Hamzah Wasal, ini Hamzah Wasal, Hamzah yang kedua. Ini Hamzah Qata', Hamzah yang saya panggil Hamzah Ori. Kita cam, memang kita tengok, kita tahu cam ini Hamzah dan dia ada baris. Sama ada baris hidup ataupun berbaris mati. Waalaikumsalam. Puan Asna Osman, selamat datang. Okey. Ini Hamzah Qata', yang ini pula Hamzah Wasal. Ini Hamzah Wasal, waw, sad, lam. Ejaan dia, Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni pula ialah Hamzah yang tidak dibaca ataupun tidak berfungsi ataupun tidak mempunyai makhraj ataupun tidak dibunyikan, dilafazkan bila ianya berada di tengah-tengah bacaan, ataupun di tengah-tengah ayat. Waalaikumsalam, selamat datang doktor. Okey, selamat datang. Okey, contohnya macam inilah. Okey, bila kita baca, mulakan bacaan dengan huruf wa, jumpa alif topi. So alif topi ni berada di tengah-tengah bacaan. Sama ada di tengah ayat ataupun di tengah kalimah. Okey, macam ni. So sama juga contoh macam ni lah. Ni wa jumpa alif topi, bi jumpa alif topi. Alif topi tu duduk di tengah-tengah bacaan, bukan duduk di permulaan bacaan seperti mana ini. Okey. So bila Hamzah Wasal duduk di tengah-tengah bacaan, sama ada ia duduk di tengah-tengah ayat ataupun duduk di tengah-tengah kalimah macam ni, bermaksud ianya bukan terletak sebagai huruf yang pertama dalam ayat ataupun dalam perkataan seperti mana dalam contoh kat atas ni, maka Hamzah Wasal tersebut tidak dibaca sama sekali. Tidak dibaca, tidak disebut, tidak dibunyikan, tidak dilafazkan, tiada makhraj. Okey, jelas Okey, tu yang pertama. Yang kedua,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Zaitun. Yang kedua, apabila hamzah wasal itu berada pada permulaan perkataan, contohnya macam ni lah, ataupun permulaan ayat, ataupun duduk sebagai ataupun pada posisi huruf yang pertama pada permulaan bacaan, permulaan kalimah, permulaan ayat, maka barulah hamzah wasal tadi perlu dibaca, wajib dibaca, dilafaz, dibunyi dan disebutkan. Okey, jelas ni. Itu 2 poin yang penting. Kalau duduk kat tengah-tengah bacaan, okey, tengah-tengah ayat, tengah-tengah kalimah, ataupun duduk pada posisi bukan huruf yang pertama, maka hamzah wasal tadi tidak dibaca, dibunyi, dilafazkan. Tidak dibaca, tidak dibunyi, tidak dilafazkan. Tak disebut. Okey. Tapi kalau dia duduk sebagai huruf yang pertama pada satu-satu bacaan, pada awal kalimah ataupun pada awal ayat, maka barulah hamzah wasal tadi wajib dibaca, dilafaz, dibunyikan dan disebut. Okey, persoalannya, macam mana kita nak membaca, membunyi dan melafazkan hamzah wasal sedangkan hamzah wasal ni tiada baris, tak berbaris. Cuma ada topi je atas je. Topi tu indikator, tunjuk. Dipanggil dhabtul Quran, tanda yang menunjukkan ini adalah hamzah wasal. Itu. So baris, mana ada baris, tak ada baris. So macam mana kita nak membaca? Maaf, batuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Ismail. Okey, selamat datang. Maaf batuk. Mana kita tadi? Okey, bagaimana kita nak membaca, membunyi, melafaz, menyebut hamzah wasal sekiranya ia duduk pada permulaan bacaan, permulaan ayat, permulaan kalimah ataupun huruf pertama dalam sesuatu bacaan, sedangkan hamzah wasal itu tidak mempunyai sebarang baris. So ini kita akan tengok macam mana kita nak membaca, membunyi dan melafazkan hamzah wasal sekiranya ia duduk sebagai huruf yang pertama dalam sesuatu bacaan. Contoh macam ni lah. Duduk pada permulaan. Kalau duduk kat tengah-tengah, macam contoh yang ni, ada 2 hamzah wasal. Hamzah wasal yang pertama ni duduk pada posisi huruf yang kedua. So abaikan dia. Yang ni pun sama, duduk kat tengah-tengah, so abaikan dia. Okey? Okey. Tapi apabila ia duduk pada permulaan, barulah kita kena baca. Untuk baca, nak baca macam mana? Tak ada baris. So kita kena bariskan dia terlebih dahulu, barulah kita boleh membaca dan menyebut, melafazkan hamzah wasal tadi. Okey. So ada beberapa kaedah untuk kita membaca hamzah wasal. Okey, kita akan tengok sama-sama ni kaedah yang pertama. Apabila hamzah wasal duduk pada permulaan bacaan, permulaan kalimah, permulaan ayat ataupun duduk pada posisi kedudukan huruf yang pertama, start baca jumpa hamzah wasal. Okey, so kita kena bubuh baris dan kita lafazkan bunyi makhraj hamzah wasal tersebut. Okey, untuk kaedah yang pertama ni yang kita akan tengok petang ni ialah sekiranya hamzah wasal diikuti dengan lam. Sekiranya hamzah wasal diikuti dengan lam ataupun berpasangan dengan lam ataupun selepasnya ada huruf lam, maka hamzah wasal tersebut hanya dibaca dengan baris atas sahaja. Okey, jelas Okey, itu untuk kaedah bacaan hamzah wasal yang pertama yang kita akan tengok petang ni lah insya-Allah. Okey, so kita akan mulakan bacaan sama-sama di muka surat 51, hukum bacaan hamzah wasal. Untuk kes ini, hamzah wasal dibaca dengan baris fathah, iaitu baris atas lah. Baris atas, bahasa Melayu kita fathah, bahasa Arab. Dibaca dengan fathah kerana huruf yang kedua ataupun huruf yang berikutnya selepas hamzah wasal tadi ataupun berpasangan dengan huruf lam. Okey? Okey, insya-Allah kita sama-sama membaca. Mulakan bacaan kita pada petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Al-basiru wal-basiru. Nampak dua contoh. So ini sebab kita mulakan bacaan ataupun starting pointnya ataupun huruf yang pertamanya adalah hamzah wasal, maka kita kena bariskan dan lafazkan. So disebabkan kerana huruf keduanya adalah lam, lepas hamzah wasal tu huruf lam, hamzah wasal berpasangan dengan lam, maka hamzah wasal tu kita baca dengan baris fathah sahaja, baris atas sahaja. So kita akan baca dia dengan lam ada baris mati, so al, tak nak baca dengan al. Okey, ingat kaedah ataupun prinsip yang kita pernah sebut sebelum ni. Setiap huruf hijaiyah yang berbaris, so walaupun huruf ni tidak berbaris, tapi sekarang ni kita kena bariskan dia. Walaupun baris tak ada, kita kena bayangkan, kita kena visualize baris hamzah wasal ni adalah baris fathah ataupun baris atas kerana ia duduk pada permulaan bacaan, permulaan kalimah, permulaan ayat,
dan diikuti dengan lam, maka hamzah wasal ni kita kena bayangkan ada baris atas. Kerana kita kena ataupun kita wajib membacanya dengan baris fathah, baris atas saja. So kita akan baca dia dengan baris atas dengan kadar satu harakat terlebih dahulu. Barulah kita sangkut pada huruf lam. Al. Tak nak baca dengan al, maka hamzah wasal tersebut dibaca dengan kadar tidak sampai pun satu harakat. Okey, so hati-hati. So al-basiru. Boleh seterusnya. Okey, dan contoh yang kedua ni pula, hamzah wasal tidak dibunyi di lafaz disebutkan kerana hamzah wasal bukanlah duduk pada posisi yang pertama. Dia duduk pada posisi huruf yang kedua ataupun dia duduk pada di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah kalimah, maka hamzah wasal dalam kes ini, contoh ini tidak lagi perlu dibaca dan dilafazkan. Memang tak boleh. So kita akan baca dengan skip, lompat hamzah wasal terus pergi ke dalam hati. Wal basiru. Okey, jelas Okey, alhamdulillah. Selamat datang Cik Azhar Syafi'i. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh berikutnya. Okey, boleh follow saya sama-sama kita baca Al-wahidu, al-bari'u, al-batinu, al-alimu. InsyaAllah boleh puan terima kasih Puan Siti Zainun. Okey, seterusnya. Ingat satu harakat dulu. Tanah al. Okey, sama juga contoh yang saya selalu sebut dalam surah Fatihah kalau kita tak biasa kan yang betul, so akan jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Tu tak cukup satu harakat pun. Dah terlompat-lompat punya tu. Alhamdulillah. Okey. Okey. So jaga saya selalu sebut contohnya macam kalau tuan-tuan dan perempuan, muslimat biasa bawa kereta manual. Zaman-zaman kita belajar bawa kereta dululah. Saya dulu pun lepas SPM lepas SPM. Sebelum masuk U dulu kan, sebelum masuk matrikulasi dulu, cuti panjang tu ambil lesen kereta, bawa kereta manual kan. Sekarang kita dah boleh pilih kan, manual ke auto. Dulu memang manual je. So masa belajar tu bila gear satu kita lepas clutch tu cepat sangat kan dia terlompat. Saya selalu analogikan, ibaratkan kalau kita tak jaga bacaan satu harakat dengan kadar satu harakat tu, dia akan bunyi dia seolah-olah macam kita terlepas clutch kereta manual tu, gear satu tu dengan cepat. Kan terlompat kereta tu kan. So jadi alhamdulillah. Macam terlompat itu kan. Gitu. So seolah-olah macam kita lepas clutch kereta manual masa nak masuk gear satu tu cepat sangat. Dia akan jadi terlompat macam tu. So hati-hati. Pelan-pelan, satu-satu. Ingat saya pernah sebut Nabi SAW membaca Al-Quran huruf demi huruf. So settle lah, jangan cepat sangat. Okey, jangan cepat sangat. Walaupun kita nak baca Al-Quran, pastikan tajwidnya dikekalkan dalam apa juga keadaan sekalipun. Okey. Okey, so balik cerita kita, balik bacaan kita Al-Hakimu, Al-Kabiru, Al-Fattahu, Al-Wahhabu, Al-Qahharu. Okey, boleh Seterusnya kita pergi pada bahagian yang kedua, bawah. Okey. Masih lagi muka surat yang sama masih lagi muka surat 51, bahagian yang kedua. Okey. Wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu. Okey, nampak kita jumpa hamzah wasal yang pertama, abaikan sebab dia duduk pada posisi huruf yang kedua. Dia hamzah wasal ni kita wajib baca bunyi dan lafazkan bila dia duduk pada posisi huruf yang pertama aja. So yang ni huruf yang pertama waw, alif topi ni ataupun hamzah wasal ni duduk pada posisi yang kedua, maka kita abaikan dia. So wal yang pertama, hamzah wasal yang kedua duduk ni memang duduk kat tengah ni, abaikan. Ni pun hamzah wasal yang ketiga pun kita abaikan. Okey. Hanya apabila dia duduk pada posisi huruf yang pertama saja, barulah kita wajib membaris dan membaca melafazkan hamzah wasal tadi Okey, sekali lagi. Wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu. Okey, boleh Seterusnya. Al-Islamu, Al-Imanu, Al-Ihsanu. Jaga tak nak kami baca tak nak hamzah di bawah ini hamzah wasal, ini hamzah kotak, hamzah ori. Ini hamzah yang tak ori Ini hamzah ori. Okey.
Okey, al-ihsanu wal hafizati wal khashi'ati wal qanitati wal aina bil aini. Jaga dua huruf lin wal aina bil aini. Ya mati. So lunakkan dia huruf lin, huruf lembut huruf lunak. Wal udhuna bil udhuni wal abdu bil abdi. Ni hamzah wasal duduk pada permulaan huruf pertama. So kita bacakan dia, bunyikan dia, bariskan dia. Al-Azizul Jabbar. Sorry. Kita belum belajar wakaf lagi. Sorry. Al-Azizul Jabbaru Al-Malikul Quddusu Al-Ghafurul Wadudu. Okey, mulai Okey, muka surat 51. Kita ke muka surat 52. Okey. Muka surat 52 Okey, sambungan. Masih lagi topik yang sama. Al-Hayyul Qayyum. Okey. Al-Abiduna Al-Hafizuna Al-Hamiduna Al-Mursalina Al-Mukhlasina ingat kho Al-Mukhlasina Al-Mukhrajina Al-Mu'minuna Al-Mujrimuna Al-Muflihuna Al-Musrifina Al-Mufsidina Al-Muhsinina. Okey, boleh Okey, kita pergi ke bahagian yang kedua, belah bawah. Masih lagi dalam muka surat 52. Okey. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati. Berapa hamzah wasal? Hamzah wasal yang pertama duduk pada permulaan kalimah, permulaan ayat, permulaan bacaan sebagai huruf yang pertama, maka kita kena bariskan dan lafazkan. Hamzah wasal yang kedua duduk kat tengah, so abaikanlah. Ada lagi tak? Dua hamzah wasal saja. Dah tuan-tuan Sekali lagi kita ulang So satu harakat dulu bunyi. Pastikan kadar bunyinya ngam satu harakat. Jangan kurang al ataupun lebih. Tu dah lebih lah. Okey. So okey. Al-khabi boleh Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati. Okey, seterusnya. Alal kafirina, alal khashi'ina, alal qa'idina, humul ghafiluna, humul khasiruna, humul kadhibuna, minal muslimina, minal muslihina, minal muhsinina, minal mukramina, minal mukhrajina, minal muhdharina. Okey, alhamdulillah. Kita ke muka surat yang berikutnya, muka surat 53. Masih lagi dalam topik yang sama, cuma ini perbezaannya ialah lam at-ta'rif tidak dibaca. Apa maksudnya? Lam. Okey, sama juga ni, topiknya sama, bab yang sama, hukum bacaan hamzah wasal juga. Huruf kedua adalah lam ataupun hamzah wasal diikuti dengan lam, berpasangan dengan lam. Cuma bezanya dengan bacaan kita tadi ialah dalam bacaan kita tadi lam berbaris mati. Kalau perasan tadi ingat sebab tu kita baca al-hayyul, al-ha. Okey.
Apa lagi contoh kita baca? Al-muflihun, al-ha. Okey. Dalam bacaan yang ini, lamnya tidak dibaca. Dipanggil lam. Lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Okey. Itu namanya lah. Sebab alif lam, saya sebut sikit lah sebab dah dia dah sebut dekat sini. Alif lam yang berada pada kata nama. Ni kata nama dia panggil, kalau orang putih panggil apa? Noun Noun kata nama bahasa Melayu kan. Alif lam ataupun dengan hamzah wasal yang berada, hamzah wasal dan diikuti dengan lam yang berada pada permulaan perkataan, dipanggil sebagai alif lam ma'rifah. Kerana apa? Dia menjadikan kata nama tersebut ataupun noun, dalam bahasa Arab dipanggil isim, ismun, menjadikan kata nama itu kata nama khas. Kata nama khas. Sebab tu alif lam ta'rif. Isim ma'rifah, kata nama khas. So, bila ada pertambahan alif lam bila kita jumpa macam ni lah, alif lam ataupun hamzah wasal diikuti dengan lam, maka perkataan ini, kalau kita bahasa Melayu, kalau kata nama khas kena tulis dengan huruf besar kan. Macam tu lah. So, maksudnya kata nama tersebut, ini adalah kata nama ataupun isim ataupun noun. Sebenarnya dia bertukar daripada kata nama am jadi kata nama khas. Macam tu maksud dia. Okey. So dalam kes ni lam tidak dibaca lah kerana lam tiada baris. So hamzah wasal diikuti dengan lam, kekal kaedah bacaan yang sama, iaitu hamzah wasal tetap juga dibaca dengan baris atas fathah sahaja. So lam tidak berbaris, tidak bertanda. So kita lompat skip lam, terus pergi pada huruf yang ketiga, iaitu huruf yang bersabdu. As-salah, lompat lam. So lam tidak dibaca sama sekali. Okay, jelas Contoh, Assalamu, wassalamu. Yang ni kita skip lah hamzah wasal. Dua huruf yang kita skip. Hamzah wasal kita skip sebab dia duduk pada tengah-tengah bacaan. Lam pula kita skip, kita lompat sebab dia tiada baris. So lompat hamzah wasal, lompat lam, terus pergi ke sin sabdu. Dua huruf dia lompat. Wassa. Okey, jelas Wassalamu. Okey, boleh Okey. Yang ni lompat satu huruf saja, lam. Sebab apa? Lompat lam tidak berbaris. Yang ni lompat dua huruf. Yang pertama lompat alif topi ataupun hamzah wasal, sebab hamzah wasal ni berada di tengah-tengah bacaan ataupun duduk pada posisi huruf yang kedua. So tak perlu baca, tak boleh baca pun. Lam tidak dibaca, tidak disebut sebab lam tiada baris langsung. So lompat alif topi, lompat hamzah wasal, lompat lam, terus pergi ke huruf yang ketiga, iaitu huruf sin. Wassa. Okey, jelas itu kaedah bacaan dia. Okey, seterusnya kita sambung. Ar-rubu'u, as-sudusu, ath-thumunu, ar-rahimu, as-sami'u, ar-rashidu, as-sabirina, as-sadiqina, al-la'ibina. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua. Belah bawah masih lagi muka surat 53. Wattini wazzaituni. Kita lompat alif topi, hamzah wasal. Yang pertama, hamzah wasal yang kedua. Dulu kita lompat sebab dia duduk kat tengah-tengah bacaan. Wattini wazzaituni. Seterusnya bis-salihina, bisyakirina, bil-zalimina, was-sadiqati, wal-zakirati, was-sabihati, minaz-zahidina, minasyakirina, minasyahidina, as-sami'ul alimu, ar-rahmanur rahimu. Biasa baca kan? Ar-rahmanur rahimu, at-tawwabur rahimu. Okey, kita ke muka surat seterusnya. Muka surat 54. Okey. Surat 54. Okey, masih lagi topik yang sama Okey, kita terus bacaan sambung. Az-zar'a waz-zaituna. Az-zar'a waz-zaituna. Ar-rushdu, as-subhu, as-sulhu, az-zikru,
As-sijnu, as-sihru. Oh, selamat datang Cikgu Ilham betul Cikgu Ilham Cikgu Ilham, sahabat kita dari Pasir Gudang Johor. Selamat datang cikgu. Okey. As-sihru, as-saqibu, at-tariqu, az-zalimu, as-sabiina, satu harakat dulu as-salihina, at-tabi'ina. Okey, seterusnya bahagian yang kedua masih lagi di muka surat 54. Okey. Okey. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati. Boleh sekali lagi kita ulang. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati. Okey, seterusnya. As-sabiruna, as-sajiduna. Perhatikan jangan lupa hamzah wasal dibaca dengan kadar satu harakat terlebih dahulu. As, tak nak dibaca dengan as. Okey. Satu harakat dulu, cukupkan kadar satu harakat ngam-ngam. As-sajiduna, ar-raki'una. Okey, seterusnya. Wal-zalimuna, war-rasikhuna, was-sabi'una, ma'as-sabirina, ma'as-sadiqina, ma'as-syahidina. Tadi nun sikit Okey. Humuz-zalimuna, humus-sadiquna, humur-rasyiduna. Waalaikumsalam Puan Siti Hafifah. Selamat datang Puan. Okey, seterusnya kita sambung bacaan di muka surat 55. Okey, kita masih lagi dalam topik bacaan hamzah wasal Hamzah wasal pada bacaan alif lam ma'rifah, alif lam ta'rif Lam at-ta'rif tidak dibaca dan nun dibaca gunnah dua harakat. Ni sama juga contoh macam tadi. Cuma bezanya huruf yang ketiga adalah huruf nun syiddah, nun sabdu. Hamzah wasal duduk pada permulaan huruf, permulaan bacaan, permulaan ayat, huruf yang pertama. So dibaca dan dibariskan. Lam tiada baris. So kita lompat, skip lam, terus pergi kepada huruf yang ketiga, huruf yang bersabdu. Okey, sama bacaan macam huruf yang kita baca tadi. Cuma kali ini nunnya, huruf yang ketiga adalah huruf nun tasydid, huruf nun bersabdu. So kita wajib baca nun dengan gunnah, dengan kadar dengung dua harakat. Tekan pada huruf nun, dengungkan dia pada kadar dua harakat, baru lepaskan dengan baris huruf nun tersebut. Okey, boleh Okey, sama-sama kita baca. Pastikan, hati-hati, jangan cepat sangat, jangan tak nak baca dengan pastikan hamzah wasal dibaca dengan kadar satu harakat terlebih dahulu. Okey, an, bukannya terus Okey, hati-hati Nampak simple. Walaupun dia masuk dalam kategori lahnul khafi, tapi selagi mana dia berjatuh dalam kategori kesalahan, walaupun kita kata kesalahan kecil, tapi kalau boleh kita berusaha untuk menghindari sebarang kesalahan. Saya ingat zaman sekolah dulu dipanggil apa? Zero defect tiada kecacatan zero defect. Kalau boleh semampunya. Supaya kita mengagungkan sesuai dengan kemuliaan dan juga keagungan Al-Quran. So kita berusaha sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran dengan bacaan terbaik, sebagaimana yang dibaca dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey. So an-nabiyuna. Seterusnya lompat alif topi sebab duduk kat tengah bacaan Lompat juga lam sebab lam tak ada baris. Terus pergi kepada nun sabdu Tekan dulu pada nun, dengungkan, lepaskan dengan baris nun. Wan nabiyuna. Tak nak tak nak terus. Dulu satu harakat, pastikan cukup. Wan. Okey, jangan ataupun wan. Tu panjang sangat. Wan pendek sangat, tak cukup satu harakat. Pastikan ngam satu harakat. Wan nabiyuna. Okey, boleh
Seterusnya, an-nusyuru, an-nufusu, an-nujumu. Okey, seterusnya, an-nazirina, an-nasirina, an-nasihina, wan-nazi'ati, wan-nashitati, wan-nashitati, wan-nashirati. Okey, seterusnya. Bahagian yang kedua Masih lagi di muka surat 55. Okey. Okey. Okey, macam tak nampak full Boleh nampak full Okey, kita sambung bacaan wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu. Okey, hamzah wasal yang pertama abaikan, hamzah wasal yang kedua abaikan, hamzah wasal yang ketiga pun abaikan, hamzah wasal yang keempat juga turut diabaikan kerana duduk di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah ayat So duduk pada permulaan saja baru kita kena bariskan dan lafazkan. Okey, sekali lagi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu. Okey, seterusnya. Minan nari anin nasi anin nasi ilan nuri uqdatun nikahi fi sudurin nasi fil laili wan nahari yufuna bin nadhri an-nafsa bin nafsi ala wadin namli bijid'in nakhlati bijid'in nakhlati ila jid'in nakhlati ma balun niswati Okey. Masih bersama-sama dengan saya Masih boleh follow Simple je kan, senang je. Ni ulang kaji lah Saya rasa semua dah tertera dah ni. Dah pandai dah. So ni kita ulang kaji lah untuk mungkin ada rakan-rakan kita yang baru kan. So yang dah pandai, yang dah tertera, kita anggap sebagai ulang kaji lah Latihan ulangan. Okey, seterusnya masih lagi dalam topik yang sama. Okey, hamzah wasal, bacaan hamzah wasal di awal kalimah. Okey. Okey, kita sambung bacaan Si an-nabiyina an-nabiyina wan-nabiyina. Kenapa saya sebut dulu? Nak pastikan kadar harakatnya cukup. Tak nak kita baca cepat sangat. Tak nak baca dengan okey. Tak ada istilah wan sebab setiap huruf tahqiq kena tahqiqkan makhraj sifat huruf beserta barisnya satu harakat. Wan nabiyina. Okey, boleh seterusnya. An-nasru, an-najmu, an-namlu, an-naqata, an-nash'ata, an-nutfata, an-nahara, an-nikaha, an-nu'asa, wan-nawa, anin najwa, wan-nasara. Okey, seterusnya bahagian yang kedua.
Okey. Az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba. Okey, perhatikan juga selain pada hamzah wasal, perhatikan juga bagaimana saya membunyikan bacaan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris mati yang kita baca beberapa hari lepas kan. Perhatikan juga Az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba. Okey, seterusnya. Anin naba'i minan na'ami 'alan nabiyyi 'alan nifaqi 'anin na'imi wa dhannuni. Okey. Wan najmi idza hawa wa qalatin nasara an-nash'atal ukhra an-nasiru an-nadhiru an-nakhili an-na'imi an-nudhuri an-nusubi. Okey, kita ke muka surat terakhir petang ni insya-Allah Okey, petang ni surat terakhir tengok alif, waw dan ya tidak dibaca. Bila? Apabila ada cincin. Saya panggil cincin ataupun ada tanda bulat ataupun ada macam huruf kosong tu. Okey. Saya panggil cincin. Alif, waw, ya yang bercincin ataupun ada tanda bulat atasnya, maka alif waw ya tersebut tidak dibaca, tidak dibunyikan, tidak dilafazkan dan juga tidak berfungsi sebagai huruf mad. Tidak dipanjangkan. Tiada bacaan yang kita bincang minggu lepas tiada makhraj jauh. Sebab alif, waw dan ya kalau dia tidak berbaris, tiada tanda langsung, tak ada baris langsung, mengikut Al-Quran, Rasam Usmani, Masahah Malaysia dan juga Madinah, maka huruf alif, waw, dan ya tersebut adalah alif, waw dan ya mad. So, kita wajib membaca, membunyikan, melafazkan huruf alif, waw dan ya mad tadi, keluar bunyinya daripada makhraj al-jawf yang kita bincang minggu lepas Okey. Tapi hari ini tak. Sebab alif, waw, ya, walaupun huruf yang sama, huruf ni bertanda. Bertanda apa? Bertanda bulat atasnya. So, huruf alif, waw, ya, walaupun huruf yang sama, okey, kalau yang sebelum ni kita baca alif waw ya yang tak ada tanda, langsung tak ada tanda, langsung tak ada baris, maka itu adalah petanda, petunjuk bahawasanya alif dan waw dan ya itu adalah alif waw ya mad. So wajib dibaca, dibunyi, dilafaz, disebutkan, keluar bunyinya daripada makhraj jauf, rongga mulut, dan mesti dibaca dengan kadar minima 2 harakat ataupun lebih. Bergantung kepada hukum bacaan di dalam satu-satu bacaan tu lah. Tapi minimal 2 harakat. Tapi hari ni walaupun huruf yang sama, bezanya ialah ada tanda bacaan bulat kecil atas ni. Maka alif, waw dan ya ni tidak sama sekali dibaca, dibunyi, dilafazkan dan juga tidak juga dibaca dengan bacaan mad, bacaan panjang ataupun tidak boleh dilafazkan keluar daripada makhraj al-jawf. Sebab dia bukan bacaan mad, bukan huruf mad. Okey, jelas Okey. So kita sama-sama baca habiskan page ni insya-Allah petang ni. Ya diikuti dengan alif yang ada cincin. Alif ada bulat. So alif tu kita skip, abaikan. Andaikan, anggaplah, assume seolah-olah alif itu tidak wujud pada bacaan. Ia sekadar wujud pada tulisan semata-mata. Macam yang kita pernah cerita sebelum ni kan. Dalam bahasa Inggeris, bahasa orang putih ni pun ada juga setengah perkataan yang hurufnya yang kita tidak lafazkan kan. Okey. Kan kita pernah cerita sebelum ni kan. Okey. Kalau dari segi ejaan tu ada huruf-huruf tu yang kita tak bunyikan pun. Dari segi pronunciation kan. Sebut tak reti dah. Okey. Okey, so ya skip alif, suruh pergi ke ya mati lah. So ya, yai. Alif yang ada bulat, yang ada cincin tadi tidak dibaca, tidak dilafazkan dan tiada sebarang fungsi dari segi bacaannya. Okey. Sekadar wujud dalam tulisan aja. Dari segi bacaan tak ada fungsi langsung. Okey, so sama-sama kita baca Ya, yai asu. Ya terus lompat terus pergi ke ya mati lah. So ya ni yalin lah.
Lunakkan Yai. Alif tak ada fungsi langsung. Ya, yai asu. Yai asu. Okey, seterusnya. Li syai'in. Alif tak ada fungsi skip. Anggaplah seolah-olah dia tak wujud. Macam tu Li syah terus pergi kepada ya mati. Ya mati sebelum dia baris atas ataupun ya yang bertanda mati ni adalah ya lin ya lunak So lunak ke li syai lunakkan. Sebab ya tersebut adalah ya lin, ya yang bersifat lunak dan wajib dilunakkan. Okey, li syai'in. Okey, tak nak baca li syai. Li syai tak ada lunak li syai'in. Okey, seterusnya. Okey, yang ini kita belum masuk lagi topik ni Sekejap, topik ni bila kita masuk ni? Ni hamzah wasal juga ni. Ni kaedah bacaan hamzah wasal yang kedua. Tadi kita baca hamzah wasal diikuti dengan lam ni topik kita esok. Tak apa, kita baca dulu, nanti esok kita akan terangkan mungkin saya yakin kebanyakan daripada kita dah tahu dulu pun kan. Okey, so ini kita baca dengan hamzah wasal ni. Dalam kes ini untuk kaedah bacaan hamzah wasal yang kedua. Kita baca dengan baris hadapan. InsyaAllah esok kita akan masuk topik ni. Umru'un. Okey, seterusnya. Wa'ulu. Lam dibaca dengan huruf mat waw. So waw ni mesti keluar dari makhraj jauh. Waw dibaca dengan makhraj jauh 2 harakat Waw yang ni pula tak, sebab dia ada bulat, ada cincin atas dia. So waw ni tak ada function. Wa'ulu. Okey. Wa'ulatu. Wa'uli. Boleh Wa'uli. Biaidi. Walaupun dua-dua ya tapi kita pakai ya yang pertama je yang ada baris mati. Ya yang kedua ada cincin tak pakai. Tidak disebut, tidak dilafazkan, tak ada fungsi. Ya ai tu ya yang baris mati Biaidin wa malaihi. Boleh ya tak ada fungsi So i pendek je. Wa malaihi nabai. I satu harakat je I. Yang ni bukan jauh, bukan yad, bukan bacaan ya mat Nabai. Okey, seterusnya. Saurikum ayati fala tastajiluni. Sekali lagi. Saurikum ayati fala tastajiluni. Okey, alah saya lupalah nak turunkan skrin. Minta maaf. Sekali lagi Saurikum. Itulah doktor lupa. Naikkan sikit, terlupa nak turunkan. Okey, sekali lagi kita ulang Saurikum ayati fala tastajiluni. Okey, boleh pendek Saurikum ayati fala tastajiluni. Seterusnya. Tamatta'u. Okey, ni ada jauh waw je, mat waw je, alif tak ada fungsi Yang panjang tu pada makhraj waw al-jauf Tamatta'u. Tadhakkaru. Tasaddaqu. Fatabayyanu. Fatahassasu. Fatamatta'u. Ulul fadli. Ghairu ulid darari. Wa ulil amri. Wa ulil amri. La tadhma'u fiha. Salasila wa aghlalan. Silawa. La pendek La satu rakaat je. Yang ni tak ada jauh, tak ada mat. Salasila wa aghlalan. Yaghlibu mi'ataini. Dua alif topi semua. Dua alif yang cincin So ni pun tak pakai, yang ni pun sama tak pakai. Tak ada fungsi, tak ada sebarang kesan pada bacaan. Yaghlibu mi'ataini.
yaghlibu mi'ataini. Alhamdulillah. Okey, sekadar itu ajalah kita petang ni. Okey. Senang aja kan? Ni ulang. Okey, saya yakin kebanyakan kita dah terror dah ni bab hamzah wasal ni, anggap sebagai ulang kaji lah So insya-Allah kita akan bertemu esok Jumaat kita akan bertemu pada siri kita yang ke-75. Esok kita akan sambung bacaan di muka surat berapa tadi? Kita akan menyambung bacaan di muka surat 58 Okey, esok kita akan sambung bacaan di muka surat 58. Masih lagi di tilawah tahap 3. Okey, buku tilawah tahap 3 di muka surat 58 insya-Allah. Masih lagi dalam topik bacaan hamzah wasal Masih lagi dalam topik bacaan hamzah wasal. Okey. Okey insya-Allah. So sekadar itu saja. Terima kasih Cik Azman. Okey. So sekadar itu saja pertemuan kita pada petang ini, alhamdulillah. So kita akan bertemu esok Jumaat 17 Julai 2020 bersamaan 27 Zulkaidah. Insya-Allah esok Jumaat esok Jumaat kita akan bertemu seperti mana biasa jam 5.15 minit petang selepas kita menunaikan fardu asar. Kita akan sambung bacaan kita pada muka surat 58 masih lagi di buku tilawah tahap 3 pada pertemuan kita yang ke-75 esok So alhamdulillah. So sebelum berpisah seperti mana biasa, saya kita pula. Okey, saya pohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, segala kesilapan, kesalahan saya, minta maaf. Okey. Saya terpaksa sebut sebab ada yang menggelarkan saya terror lah, pakar lah, ada. Bukan saya nak angkat bakun ni, memang ada yang sebut. Saya nak bagi tahu. Takut pula saya dengar panggilan-panggilan dan juga gelaran-gelaran tu. So saya nak bagi tahu. Tadi ada seorang lagi WhatsApp saya pun macam tu juga. So saya nak kena umumkan, saya bukanlah seorang pakar, minta maaf dan saya takut juga dipanggil pakar. Jauh sekali seorang pakar. Kita ramai pakar-pakar Quran kat Malaysia ni. Tok guru saya betul pakar. Itu saya terpaksa nobatkan sebagai salah seorang daripada pakar Quran di Malaysia. Nanti insyaAllah saya akan perkenalkan. Saya akan tunjuk gambar dia, profil dia seberingkas sebelum kita masuk bacaan Al-Quran nanti untuk saya perkenalkan. Introduce sanad bacaan kita kan. So saya akan perkenalkan guru saya seberingkas. Itu memang pakar lah. Okay, memang pakar. Jadi pakar rujuk dalam Kementerian KDN saya tak. Okay. So sebab itulah saya selalu sebut kalau ada kesilapan dalam bacaan saya ke, dalam kaedah sebutan saya ke, dalam kaedah penerangan saya ke, sebab tak mustahil berlaku kesilapan. Saya manusia biasa pun. Dan saya sampai hari ni pun masih lagi belajar setiap minggu. Saya bertalaki musyafahah dengan guru saya setiap Jumaat. Esok lepas Jumaat saya ada satu sesi slot. Saya masih lagi bertalaki dan bermusyafahah dengan guru saya tanpa henti sejak dah berapa tahun dah. Tak pernah berhenti pun sampai hari ni kan. Sebab guru saya bagi tahu. Ayat guru saya yang masih terngiang-ngiang, saya pernah sebut pun dalam sesi FB Live. Guru saya bagi tahu, sebaik-baik pelajar ialah pelajar yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Sebaik-baik guru pula, guru saya kata, ialah guru yang mengajar. Dan nama guru kan, sebaik-baik guru ialah guru yang mengajarkan Al-Quran dan tidak pernah berhenti belajar. Guru saya umur dia dah 60 lebih dah. Tapi sampai hari ni dia tidak pernah berhenti berguru dan bertalaki, bermusyafahah dengan guru-guru beliau. 65 tak silap saya umur guru saya. Saya jauh lah. Saya pun tua juga tapi jauh lah muda daripada umur guru saya tu. So malu lah kan umur guru saya tu dah lah perempuan. Lepas tu umur 65. Tapi sanggup drive. Dia duduk di Puchong sanggup drive ke Kuala Kubu kalau tuan-tuan tahu kan. Sanggup drive daripada Puchong ke Kuala Kubu semata-mata untuk berhadapan dengan guru, nak bertalaki, bermusyafahah. Walaupun guru saya tu seorang guru yang sudah pun menguasai 20 bacaan qiraat dalam Al-Quran. 20. Masih lagi tak pernah berhenti belajar. So saya malu dengan guru saya kan. Kan malu. Dah lah perempuan ustazah. 65. Drive punya jauh. Kan. Kenapa saya melalu kat situ tadi? Jauh pula ceritanya. Okey. Nak bagi tahu. Saya masih lagi manusia biasa. Saya masih lagi belajar. So kalau ada kesalahan, kesilapan, boleh PM saya, tak ada masalah. Jangan takut saya marah apa, insyaAllah. Sebab kita bersama-sama berusaha. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Okay? Objektif kita satu je, senang. Kita nak capai redha Allah. Itu je yang kita nak kan. Itu je yang kita nak. Sebab Al-Quran ni kalamullah.
Keagungan dan kemuliaannya sebagai kalamullah. So kita akan baca dia sesuai dengan keagungan dan juga kemuliaan Al-Quran. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh semua para qura', semua ulama sepakat wajib membaca kalamullah Al-Quran dengan tajwid yang tepat. Okey, terima kasih Cik Azman. Terima kasih Puan Asnah Osman. Ustaz tetap. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terharu pula saya. Terima kasih Puan Siti Hafifah. Terima kasih banyak Puan Asnah. Terima kasih Cik Azman. Dah sebut tadi. Puan Siti Zainun. Cik Nur Nabila. Mak saya pun ada. Terima kasih Mak. Terima kasih Dr. Surya. Terima kasih Cik Nur Najwa. Adik-beradik ni kan. Cik Nur Nabila, Cik Nur Najwa. Terima kasih Cikgu Ilham. Ni rakan baru kita ni daripada Pasir Gudang. Terima kasih Cik Azhar, Cik Ismail, Puan Zaitun, dan semualah. Puan Umi Noliza, Puan Masyitah Rusli pun ada ni, Puan Fazlianti, Cik Kamal Zaman, dan semualah. Saya ucapkan jutaan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan katsira kerana sudi bersama-sama dengan saya. Satu kepuasan, keseronokan bila ada yang sudi bersama-sama dengan saya kan dalam sesi FB Live petang ni. So saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa petang esok waktu yang sama 5.15 minit petang insyaAllah. Esok Jumaat kita bertemu esok petang. Sekian sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.